baik saya ambil belum kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasaba. Yang bermaksud tiada mengkaya akan dia, yakni menolong hartanya dan apa-apa yang telah diusahakannya yang didapatinya. Kita sambung. Kalau tak salah saya muka surat 22 sebab bulan 7 tak main. Bulan 7 puasa, bulan 8 hujung bulan kita ceramah. Jadi muka surat 22 sampai ada kita. Suratul Masad ataupun surah Tabat. Tidak berguna harta-hartanya dan apa-apa juga yang telah dikumpulnya, sekali-kali tidak dapat menolong dia menolak azab siksa api neraka itu. Dikaitkan dengan cerita nasib Abu Lahab. Ayat ini ataupun ulama mentafsirkan bahawasanya harta-harta ni hak kita miliki ni tak mampu memberi pertolongan kepada kita di hari akhirat, kecuali sewaktu hidup di dunia kita pandai kendali harta kita. Dia dalam ujian Allah Subhanahu wa taala ke atas umat manusia ni macam-macam bentuk, bermacam-macam bentuk ujian Allah terhadap kita. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 28. Surah Al-Anfal ni surah ke-8 ayat 28. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah, Allah sebut dua benda. Di antaranya, bukan yang ini saja, di antaranya yang merupakan ujian Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya harta kamu. Abu Lahab ni orang kaya. Dia mati ni pasal dia melabur banyak dalam peperangan Badar. Harta dia salurkan kepada tentera musyrikin, memperlengkapkan tentera musyrikin dengan senjata-senjata yang hebat. Jadi dia melabur banyak, tiba-tiba dapat maklumat kalah. Seminggu selepas Abu Jahal mampu, dia pula mampu. Bulan Ramadan Abu Jahal 17 Ramadan, dia 24 Ramadan. Dia mampu pasal kena serang jantung, pasal duit banyak melabur, harta habis, tetap tak benar. Ni cerita dia. Jadi sakit jantung ni bukan dari dulu yang sakit jantung. Jadi cerita macam tu. Jadi sebagai ulama kata mungkin dia ni diserang sakit jantung kerana harta dia banyak, dia melabur, tiba-tiba tidak memberi pulangan, bahkan menerima kekalahan yang teruk. Tentera Islam menang, walaupun jumlah tentera Islam berbanding dengan musyrikin ni berbeza, 1000 lawan 313. Jadi dalam ayat yang saya baca, dan ketahuilah sesungguhnya harta kamu.
dan anak-anak kamu adalah ujian. Tuhan uji kita di antaranya dengan harta, dan sesungguhnya di sisi Allah ganjaran yang besar. Apa dia maksudnya? Siapa yang pandai kendali harta dia, dia belanja harta dia kena pada tempat, ganjaran pahala banyak. Zakat kewajipan, sedekah ada, bantu orang miskin ada, banyak beramal kebajikan ada. Jadi maknanya harta ni adalah sebenarnya ujian. Begitu juga anak-anak. Betul, saya tak nak pergi. Syukurlah tak ramai, ada 4. 3 lelaki, seorang perempuan. Kalau kata anak kita ni kelang kabut dah, tapi ujian juga. Kadang-kadang kita ni betul bahawa ni Tuan Meraih Tuan Man Sungai Petani, dalam ceramah dia sebut, bila seseorang itu meningkat umur dah agak 60 naik ke atas, kita sebagai bapa ni dia mudah terasa kecil hati. Dia kata tu kadang-kadang cakap anak-anak kita ni kadang-kadang menyinggung perasaan kita, cerita macam tu, menyinggung perasaan kita. Itu yang kata ujian di antaranya ialah anak-anak itu sendiri. Jadi macam itulah keadaan kehidupan kita. Baik. Dan Allah kata Allah akan bagi ganjaran pahala yang besar. Siapa yang pandai mengurus harta dia, keluar zakat tu satu hal kewajipan, kemudian benda-benda sunat, amalan-amalan lain, amal kebajikan banyak dia buat, bahagia. Begitu juga anak-anak, walaupun tak jadi pensyarah, tak jadi doktor, tapi kalau jadi anak yang soleh, betul sebab Nabi kata apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa salat. Bila anak Adam mati, terputus semua amalan dia kecuali 3. Salah satu, anak yang soleh. Kalau anak nama Muhammad Soleh, panggil macam syaitan, tak jadi lah. Pak mati, dia sembahyang jenazah pula punya mangkuk ayun. Panggil orang sembahyang jenazah, pak dia duduk di luar, duduk saukok pung. Anak macam ni, so dia tonggek pungkok, ambil periang, talar terjubuk, tembak naik bulan. Dah tak boleh jadi imam pun, hampir lah jadi makmum. Kalau tinggal anak jenis ni, tuan-tuan mati dah. Tu yang kata anak ni ujian. Kalau tinggal anak-anak yang soleh, moga-moga dia berdoa, ya Allah berilah keampunanmu kepada bapakku, hari-hari mana nak tahu, Tuhan duk dengar rayuan rintihan dia setiap hari ni, tak apa nak, aku ringankanlah sikit. Itu rahmat Tuhan, kita bukan tahu. Saya cerita betul tuan-tuan, bila saya telah melangsaikan hutang arwah bapa saya, siang hari saya hantar postal order, malam mimpi dia main senyum, jumpa dalam masjid pakai serban baju warna hijau bukan biru. Yang tu sebab baju Melayu tu dia memang minat baju tu, pakai serban baju warna hijau. Dia punya sahabat itulah, hijaunya itulah, takkan orang hijau kan jumpa dalam masjid main senyum kat saya yakin aku telah menunaikan tanggungjawab sebagai seorang anak, melangsaikan hutang. Tuan bayar, siang bayar, malam bayar. Tak percaya lagi ya? Inilah anak soleh. Doa ni tu saya kira berbuih mulut hari-hari, tak pernah tinggal kan. Saya tak pernah tinggal doa pada kedua ibu bapa. Orang yang banyak berjasa kat saya pun saya tak lupa. Ingat saya dah jumpa hadis Bukhari. Dalam kitab hadis Bukhari, hadis ke-23. Kita ni kalau tak kenang budi orang buat baik kat kita, masuk neraka. Ingat. Tu kalau macam tu duk lawan kerajaan, macam mana? Kerajaan ni mangkuk ayun, yang ni wajib kena lawan. Jangan aja apa tak faham lah.
Kan? Itu tanggungjawab dia, betul tak? Sebagai pemerintah, ni cerita orang buat baik kat kita. Ada jasa orang kat kita, tiba-tiba kita tak hargai jasa orang yang berbuat baik pada kita, masuk neraka. Walaupun hadis tu dia kait isteri dengan suami. Ni orang perempuan lah, banyak ni. Suami buat baik punya banyak, tak nampak tau. Kan? Sikit dia marah berhenti, lari balik rumah lah, tinggal laki lah. Bukanlah perempuan ni. Kan? Bukan Purwaja, tempat lain lah, Afrika Selatan tu, nak cerita. Kan? Tu dia. Hampa buatlah perangai tu, masuk neraka. Jasa suami banyak kita yang bertunggu-lumus, betul tak? Hebat lah kita. Mai. Kan? Kata bini aku mai bagi dia dengar. Jangan nak cakap lebih kurang kat suami. Rupanya bila disyarahkan hadis tersebut oleh ulama, bukan dalam soal tu saja. Kalau orang berjasa dengan kita, kena ingat, kena kenang jasa dia. Nampak tak? Kerajaan tak masuk. Itu tanggungjawab dia. Memang dia kena jaga rakyat pun. Dia tak? Dia tak tunai tanggungjawab, dia tanggungjawab dia akhirat pula. Dia lagi berat. Kan tak? Depa duk baca ayat tu lah, ustaz-ustaz duk sokong kerajaan ni, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu tak syukur, kalau kamu syukur aku tambah lagi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, azabku pedih. Kerajaan bagi macam-macam dah. Mana ada kerajaan ayat ni. Ayat ni tak ada kait dengan kerajaan lah. Kalau ikut tafsir Ibnu Abbas, maksud ayat ini ialah nikmat Tuhan bagi, jangan salah guna. Bila salah guna, makna akan berlakulah musibah terhadap kita. Jangan salah guna. Baik. Minta maaf lah, saya kalau jadi imam saya tak suka wirid panjang ni, secara saya lah. Saya sebab kita ada fikir kuliah pun panjang, duk wirid, duk lenggok pula, bila nak habis kan? Zaman lah ni semua orang nak segera cepat habis. Tapi saya tak tinggal ayat kursi dengan amanah Rasul tau. Yang tu subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu juga hadis Bukhari. Tak apalah kita dah buat dua lah ni. Yang ni pun Bukhari Muslim juga. Ayat kursi, amanah Rasul. Amanah Rasul, wirid sebelah malam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, insya-Allah mendapat perlindungan Allah di sepanjang malam. Tapi tu imam dia tak wirid tu yang kadang-kadang saya rasa pelik. Dia sebut subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar ya. Kita ambil kau ni, yang tu pun saya tak nafi, hadis Bukhari juga. Kita ambil ni yang Nabi janji ni. Kelebihan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar tu memang kita tak nafi. Jadi dah malam ada kuliah, kalau saya jadi imam lah, orang lain jadi imam nak wirid-wirid. Baik. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, ingat Allah bagi tahu bahawasanya Abu Lahab, harta-harta yang dia miliki, yang dia kumpul, tak berguna pada dia. Mari kita baca ayat lain dalam surah Asy-Syu'ara 88-89. Mari kita tengok sini sedang tafsir benar. Ni itu mana ustaz mana mai kata kita Arab Saudi ni ada Syiah kan? Tahu mana? Tunjuk saya boleh tak? Dia baca bab apa kata ada kita Arab Saudi ni ada Syiah? Dia ada tafsir sini. Ada tafsir ayat tu. Saya nak tengok. Mana Syiah kita tak usah terima, kan dia susah sangat. Janganlah kata tulis sampai semua kitab ni berzaman dah kan. Saya kadang-kadang minta maaf pun kan. Kadang-kadang kita ni ustaz lah, bukan kita. Ustaz ni dia sonok sangat hentam bab Syiah, pulun sungguh. Tapi UMNO dia tak mau kata. UMNO dengan Syiah, UMNO lagi bahaya tuan-tuan. UMNO 56 tahun menyesatkan umat Islam. Betul tak tuan-tuan? Saya berani cabar siapa-siapa kata UMNO tak sesat. Mai berdebat dengan saya. Syiah baru nak berkembang, kawan ni kembang biak, beranak pinak lah, dapat cucu cicit.
Betul tak? Fahaman sekularisme, fahaman nasionalisme, siapa yang bawa? Mereka ni. Saya buat main, saya nak tengok ayat dan Al-Fatah ke? Dia kata dia habaq dalam surah mana? Dia baca ada tafsiran kat sini. Dia masukkan tangan Allah tu tangan Allah lah, maksud dia macam tu. Kalau macam tu Wahbi pun sama. Wahbi dia kalau Tuhan kata tangan-tangan dia tak kono dah. Tok Haji Soleh kata kalau kita samakan macam tu kafirun. Dia takkan Tuhan laisa kamitslihi syai'un, tak ada mana. Tak ada sesuatu pun yang menyamai, menyerupai Allah. Kalau ada macam tu kita tak usah baca lah tu cerita dia. Kita tinggal lah. Tapi kadang-kadang saya tak setuju juga. Dia pun cukup syok. Kebelakangan ni semua main duk entam Syiah kan. Tuan-tuan jangan kata saya Syiah lah. Hai ustaz ni nak buat Syiah lah. Hak betul-betul sesat, ambo tak mau pulut ni, aku tak setuju tak ustaz ni. Ada seorang ustaz ni bulan Ramadan itu sampai sebut nama. Ada bukti lah. Dalam Islam al-bayyinah 'ala al-mudda'i. Dia riwayat Al-Baihaqi. Orang yang dakwa kena bawa keterangan, bukti. Dalam Quran, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, Al-Baqarah 111. Tuhan ajak kita bila hang tuduh orang bawa keterangan, dia sebut nama. Kawan ni Syiah, kawan ni Syiah. Dalam tazkirah Ramadan, anak-anak murid saya semua dengar, ustaz ni macam mana ni ustaz ni. Jadi betul-betul sesat dia tak mau cakap. Yang ni aku kata cerai. UMNO dah confirm dah sesat. Sesat kan tuan-tuan? Siapa kata UMNO tak sesat? Angkat tangan. Semua ni UMNO apa dah angkat kan? UMNO sah-sah dah sesat. Tak sesat macam mana? Betul tak? Dia ini, ni saya nak tanya tuan-tuan, kalau UMNO menggubal undang-undang yang membenarkan anak cucu kita ini, UMNO mempertahankan undang-undang yang membenarkan anak cucu kita tukar agama ketika 18 tahun, sesat ada undang-undang? Sesat tak? Jadi orang yang mempertahankan undang-undang itu sesat. Jadi kita bolehkah bersama-sama dengan golongan sesat? Syiah pun ada undang-undang. Dia nak ambil cara dia letak ini, yang ni cukup jelas ni. Fahaman sekularisme, fahaman nasionalisme, liberalisme ni semua. Maka saya bab Syiah ni di Kuala Lumpur pun macam tu lah. Ustaz, kalau ustaz datang sekali lagi boleh tak ustaz urai secara terperinci kenapa Syiah sesat? Saya kata minta maaf, saya tak arif bab Syiah, tapi yang besar sesat UMNO. Dia kata muka berubah, yang sah sesat UMNO, yang tu tak nafi. Saya pun bagi salam balik terus, takut dia rimbu aku. Aku pun bukan ni kan. Dia sibuk Syiah aku meluat. Ustaz muda lagi kan mai. Muda lagi lah. Kau ustaz lagi mengaji tak habis kot. Kadang-kadang semangat lebih ustaz muda ni pun. Lah ada bawa Syiah sokong UMNO mampu. Nak jadi apa? Dia tak? Duk Syiah sesat. Orang yang kata Syiah sesat sokong sekularisme. Amal fahaman nasionalisme pun sesat. Jadi pulang pada tuan-tuan, saya tak setuju cerita Syiah. Cerita ni kita nak baca ni. Ayat 88-89 Tuhan sebut. Tadi saya bagi tahu ada dua benda yang merupakan ujian. Harta benda dan anak-anak. Dan Allah sambung, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Cuba dengar. Kita ambil kitab Syiah, ambil kitab UMNO. Ini kitab UMNO tau, kena faham lah. Ini kitab UMNO. Ini Syiah kita tahu pegang. Ada nombor telefon start tu tak? Saya nak tanya juga ayat-ayat mana kan?
Mana nampak tafsiran tak betul, kita tak terima. 26, 88, 89 Asy-Syu'ara 88, 89. Ingat elok. Cuba dengar. Kalau tadi wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Tuhan kata di antara ujian Allah ialah harta dan anak-anak, anak pinak. Dengar pula ayat ni. Hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun. Tu dah. Cuba dengar. Yang boleh bagi pertolongan apa dia? Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Apa dia tuan-tuan? Dari syirik dan penyakit munafik. Tu dia. Nah, dia ada tafsirannya. Yang ini kerana orang yang hatinya selamat sejahtera daripada penyakit-penyakit itu, tentulah ia membelanjakan hartanya pada jalan kebajikan dan memimpin anak-anaknya kepada perkara-perkara yang benar, juga menggalakkan mereka mengajarkan kebaikan serta mengharapkan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat setia yang dapat memohon syafaat bagi ibu bapanya. Ulang balik dah. Jadi maknanya orang yang selamat di hari akhirat ialah illa man atallaha biqalbin salim, orang yang kembali bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Apa dia penyakit hati dia sebut ni? Yakni dia selamat daripada syirik dan munafik. Cuba kita urai ni baru sedap. Dia contoh Syiah ya. Cuba hurai syirik tu nak apa? Syirik batal iman dan Islam. Tu dia. Mari kita hurai secara ringkas lah. Begitu tuan faham. Tuan ingat nak kata saya Syiah pula lah. Syiah tak sembahyang jemaat. Saya main sembahyang jemaat dan baca khutbah pula. Jadi confirm tak Syiah. Confirm lah. Kalau dia tak main sembahyang jemaat tu dia lah tu. Dia kata mereka tak semayang jemaat. Yang keduanya mereka semayang, mereka impun semua. Boleh impun 5 waktu tu. Saya tak impun tak sah jadi imam maghrib ni, tak insya-Allah. Confirm tak insya-Allah. Orang yang selamat illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang kembali bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Tak ada syirik, tak ada munafik. Syirik ni apa dia? Ingat tuan-tuan, syirik dosa besar yang tidak diampunkan Allah. Lepas tu kalau kita ada harta banyak apa, tak jadi. Kalau balik-balik bertemu dengan Tuhan dalam keadaan kita mempersekutukan Allah. Bimbang, semayang ramai orang semayang. Syirik sama naik lah. Bukan saya kata. Surah Yusuf ayat 106. Dulu kita buat ma'alah syirik lah, malah potong dulu. Nanti kita ulang lagi. Melayu ni mudah lupa. Ayat 106 surah ke-12 surah Yusuf. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena mereka senantiasa mempersekutukan Allah. Semayang, syirik. Jadi sebab tu saya kata tak usah bicara sangat bab Syiah, cerita bab ni. Tak lagi kita nak abang contoh syirik. Nampak tak? Kalau Syiah pun ada ni, Syiah pun batal iman Islam. Kalau kita ahli sunnah pun ada benda ni, batallah iman dan Islam kita. Tuhan peringat tu. Bahawasanya kebanyakan kita ni sebenarnya tidak beriman. Kenapa? Karena kita mempersekutukan Allah. Semayang, syirik. Kita baca dalil yang kedua surat Luqman ayat 13. Ya bunai la tusyrik billah
Inna syirka la zulmun azim. Wahai anak-anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah satu kezaliman yang amat besar. Surah Luqman ayat 13. Kemudian Allah bahas lagi, Allah nyatakan lagi dalam surah An-Nisa ayat 48, syirik adalah dosa besar, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Cuba ustaz-ustaz duk main hurai ni baru syur. Saya nak buat khutbah insya-Allah di Belah Bagan. Saya karanglah khutbah kan. Bahaya syirik. Bukan bahaya syiah, syirik. Inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara izman azima. An-Nisa 48. Tuhan sebut Tuhan tak ampun dosa orang syirik, tapi Allah ampun dosa selain pada itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka mereka telah mengadakan satu dosa yang amat besar. Sebab ayat kita baca tak sah, orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera, tak ada syirik, tak ada munafik, selamat, balik jumpa Tuhan cantik syurga. Walaupun banyak amalan balik-balik ada sifat syirik, ada sifat munafik atau sifat munafik, habis. Tak boleh bagi pertolongan lagi. Harta dia pun tak boleh bagi pertolongan. Walaupun dia banyak buat kebajikan, anak-anak doa pun tak boleh. Dan salah satu contoh anak doa yang Tuhan tak terima Nabi Ibrahim, pasal pak dia ni syirik. Pak dia ni pembuat berhala. Nampak tak? Jadi terang-terang lah pak dia tu ahli neraka. Tuhan kata anak doa apa? Tak doa. Nabi Ibrahim pun tak berdoa. Tengok surah At-Taubah ayat 113 114. Ya, baik. Syirik itu apa dia? Dia ada dua bentuk. Ingat elok. Pertamanya, mempersekutukan kekuasaan Allah. Batallah iman dan Islam. Habis. Contoh, orang makan gaji, dia yakin hidup dia senang kerana majikan dia. Jadi dia meyakini majikan dia ni macam ada kuasa, boleh menentukan hidup dia senang, boleh menentukan sama ada boleh memberi manfaat ataupun boleh menolak mudarat. Makna dia telah menyamakan kuasa majikannya sama macam kuasa Allah. Orang makan ubat, dia makan ubat dengan izin Allah sembuh. Bila tanya, dia kata ubat tu yang bagi sembuh. Syirik ini. Sebab dia meyakini ubat tu ada kuasa menyembuhkan dia. Faham? Isteri bergantung pada suami, anak-anak bergantung pada kedua ibu bapa. Syirik. Rakyat bergantung pada kerajaan. Yang ni apa tak mau bahas tu pelik. Kita bercakap ada dalil Quran. Al-Ankabut surah 29 ayat 41. Siapa yang pergantungannya tidak kepada Allah, syirik. Kita kena bergantung ke Allah ya. Ikhtiar usaha kena ada. Kita apa buat bukan ada, tak boleh bagi bekal. Kan? Kita buat sesuatu, cipta ubat. Ubat tu tak ada kuasa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Itu buat apa pergi cipta ubat? Memanglah kena ikhtiar. Oh, kena kecil manis dah buat warak. Bukan dia potong kaki, potong semua sekali tak lagi. Ya. Betul tak? Oh, pasal apa? Aku sakit, Tuhan bagi sembuh. Aku tak mau makan ubat. Oh, kena tengoklah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kena tengok ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ni ayat ni ada suruh ikhtiar. Jangan tak ikhtiar. Tapi ingat, ikhtiar kita tidak boleh memberi bekal. Jadi siapa yang yakin dia hidup senang kerana majikan, mana majikan yang ada kuasa boleh memberi manfaat ataupun boleh menolak mudarat. Syirik ni macam tu juga kerajaan. Kita hidup senang kerana kerajaan ni. Oh, sebab tu jangan tukar. Alhamdulillah. Pasal apa alhamdulillah? Abang Sudin 20 sen. Kau tengok tak seniman Bujang Lapuk?
seniman bujang lapor. Tengoklah, amboi aku pun tengok orang pewarna tak tahu TV lah dah. Kan? Lepas 3 orang lah, Piramli, Aziz Satai, Samsudin. Piramli sambang Saloma pergi kahwin. Kan? Sambang tinggal Aziz Satai, sambang tinggal Sudin. Satai pula Dayang Sofia. Sambang pergi tinggal lah Sudin seorang-seorang. Aku juga yang melepas duk menu. Tak dengar Zaitun main panggil Abang Sudin. Oi Zaitun, mari kita pergi kahwin. Dia seronok, dia pun nak kahwin. Tak ada nak pergi. Adik dah Abang Sudin 20 sen. Minyak naik. Inilah apa hadiah kerajaan. Kerana kita setia dengan mereka. Nak duk perang lah. Kalau kita semua berkeyakinan hidup kita senang kerana kerajaan syirik. Tak kira lah apa kata rakyat, kalau naik pun tak ada kuasa untuk memberi manfaat, untuk menolak mudarat. Cuma ikhtiar usaha kita untuk memastikan kehidupan rakyat makmur. Tak tahulah tuan-tuan, kadang-kadang kita punya laporan ni pun exaggerate banyak sangat. Dulu masa pilihan raya kata hutang negara 540 bilion. Ni habaq pula lepas pilihan raya 720 bilion. Kadang-kadang kita ni pun nak kata kat orang janganlah teruk sangat. Kata memang kena kata kat pokok tu. Tapi takkan beza dalam tempoh beberapa bulan kan hutang negara sampai naik begitu banyak. Hak saya baca terkini 720 bilion. Biar betul. Hari tu baru 540 bilion. Takkanlah dalam tempoh beberapa bulan naik jadi berapa 180 bilion tambah. Tak logik kan? Kalau nak kata pun kata biar bagi betul. Islam ajak macam tu. Betul kata ya. Ni ustaz-ustaz ada tahan pucuk pimpinan UMNO ni. Kita wajib kena dengar, kita wajib kena taat. Awak tak baca hadis Bukhari, illa antara kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan, kecuali bila hang tengok dia kufur terang-terang dan hang ada hujah, hang ada keterangan, hang ada bukti, masa tu tak taat lah. Awak tak baca hadis ni. Tu kata pokok ni pun merapu. Ya. Jadi kita pun memang kita musuh mereka, tapi biar betul 720 bilion nak sampai tarik ceramah pasal segan sebut tak logik. 540 terus ingat 720 dan tempoh 3 bulan 5 bulan 4 bulan takkan pun kan. Tapi kan kita nak kena abang lah. Kita jangan bergantung kat mereka. Kita nak sebuah kerajaan yang dia senantiasa berusaha untuk memakmurkan kehidupan rakyat. Dia kena usaha lah. Kalau dia ikut peraturan undang-undang Allah, insya-Allah. Nampak tak? Ni kita bertuhankan pada kerajaan. Macam orang belah tak boleh. Kan? Kalau tukar kerajaan esok kita tak makan. Inilah pergantungan yang Tuhan sebut dalam Quran yang membawa kepada syirik. Saya tak kerja kerajaan pun hidup. Cuba tuan-tuan tengok. Dulu saya pergi satu tempat di Felda Hijau. Lepas cerita naik spanduk, siapakah kita tanpa Felda? Itu dia. Jadi Felda tu macam Tuhan tau Pak Haji. Faham tak? Jadi orang yang duduk di Felda Hijau tu hidup senang kerana Felda. Syirik. Kerana mereka tidak bergantung pada Allah, tapi bergantung pada Felda. Macam tu juga rakyat yang bergantung pada kerajaan. Hanya saja hak boleh perintah, orang lain semua tak boleh kan. Mereka pun cakap macam tu, pemimpin Najib cakap, Mahyudin Yassin cakap, saya dengar sendiri. Yang ni kena kupas Pak Haji bagi orang faham syirik. Baru kita baca dari Quran Al-Ankabut ayat 41. Ingat, pergantungan selain daripada Allah menyebabkan syirik. Isteri jangan bergantung kat suami. Esok kalau suami mati nak bergantung apa? Aku boleh nikah lain. Kalau hang muda lagi, kalau kedua siapa mau kat hang? Nikah ni dapat laki sengket balik awal. Bergantung kat Tuhan. Yang ni kata syirik. Matalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya
kamathalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Dengar tafsiran dia sudah, tak mau terjemah ayat. Tengok dia kata di sini mana ada 41 135 dia. Dalam ayat ini diterangkan tentang kebodohan orang-orang musyrik. Musyrik ni orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang menjadikan berhala-berhala. Orang musyrik, orang India beragama Hindu, mereka sembah berhala. Dia tak? Contoh dengar. Atau makhluk-makhluk. Kita orang Islam tak sembah berhala, sembah makhluk yang lain sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah dan diharapkan pertolongannya. Dia ni lah boleh bagi pertolongan kat aku, sebab tu aku bergantung kat dia. Syirik. Dia setiap usaha dah. Kita ni pun bila tolong orang, saya ramai orang minta tolong, saya kata kalau benda ni berjaya dengan pertolongan Allah. Saya tak ada benda apa, tak ada kuasa. Kadang-kadang orang mengadu anak tak mau pergi sekolah apa semua, jadi lepas suruh lah buih sikit, kat buih aku ludah tu ya. Mereka akan tengok so anak ni tak dengar cakap, tak mau pergi sekolah saya pun biar baca-baca sikit ni, bagi minum dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Allah saja boleh ubah panggil anak. Tahu telefon ustaz, alhamdulillah mau pergi sekolah. Bukan saya tak ada kuasa. Kalau dia anggap saya yang menyebabkan anak dia berubah, dia bergantung kat saya, syirik. Sebab tu kita pun kata ayat ni cakap biar berlapik tu. Aku kadang-kadang risau juga penceramah-penceramah jenis bukan ustaz sono. Kita akan pastikan negara maju bila kita perintah. Belum tentu lagi, hang tak dapat kuasa lagi so dapat kuasa tenggelam gelap mata, nampak projek banyak. Saya puji Menteri Besar Kedah Mukhris, hampa jangan marah lah, benda baik saya kata baik lah. Mukhris terbaik, Menteri Besar yang terbaik di Kedah, Azizah Razak minta dia lawan, tu dia marah pula kat aku lagi. Dia buat sidang akhbar, saya berjanji pada rakyat ni Kedah, segala projek di Kedah saya tak akan kurniakan kepada ahli keluarga saya. Bagus tak? Bagus tak? Bagus ya? Sebab apa? Dia nak sapu kat dia semua. Hampa kami kenal, tak ada sembang lah. Tambah duduk belakang dia pula kontua umur 88 tu. Ada sembang meluat, aku nak termuntah bapak ni tuan-tuan. Aizah Razak tak ada ting walaupun dia ramai musuh biasalah tuan-tuan, bukan semua orang nak kenal dengan kita. Macam saya je lah, Nabi yang hebat pun ramai orang tak mahu. Patutnya pak belakang dia terima dia, Abu Lahab bukan tak kenal dia. Dia yang sebut hari jadi Nabi dia tak? Dia. Jadi jangan bergantung. Ikhtiar tak apa, pergi kat bomo tak apa. Bomo tak ada kuasa. Nampak tak? Kerajaan tak ada kuasa. Kerajaan hanya boleh berusaha untuk memastikan kehidupan rakyat makmur. Betul tak? Tapi kena ada cara. Ikut Quran, ikut sunnah, ikut garis panduan yang betul. Jangan ada penyelewengan, jangan ada pembaziran. Makmur dan negara makmur. Tapi jangan cakap kita kalau diberi peluang kemat belum dapat kuasa lagi cakap dah. Sadut sembang lah. Tambah minta maaf dia jadi YB ni pula jenis tak mengaji. Aku mampu tak percaya. Hak ustaz pun gelong, tambah hak bukan ustaz. Hak ustaz nampak ni pun gelong. Tak pernah Gunung Jerai. Ustaz pun boleh gelong, tambah haji ni tak ada ilmu agama, sudah sembang lah. Lepas tu saya biar membenci tak apa, saya selalu sebut YB yang bukan dari kalangan ustaz ni kena cari masa main dengar majlis ilmu. Jangan ada orang sampah tu kemat sangat, segi agama halal haram dosa pahala pun tak faham kan. Tu dia cerita dia, main dengar sikit. Hak ustaz jangan berhenti, buat kuliah berterusan.
Patutnya macam tu. Tak tak? Ni dah jadi YB, sibuk dengan dunia. Tuhan tak uji, tak apa lah kan. Kita tengok tak ada ting lah. Tuan Guru ni Abdul Aziz lah, 23 tahun tu kan. Penyelewengan pun tak pernah dengar. Salah guna kuasa pun tak pernah berlaku. Masya Allah kan. Patutnya masuklah dalam apa, Malaysia book apa record tu, Malaysia record tu kan. Kalau boleh masuk Guinness Book of World Record pun tak apa. Satu-satu pemimpin yang hebat, amanah, tidak menzalimi rakyat, nampak. Tapi ingat, jangan bergantung kat kerajaan. Gantung kerajaan dia syirik. Orang bukan Islam gantung kat berhala. Pasal apa? Mereka yakin berhala boleh memberi manfaat dan boleh juga menolak mudarat. Nampak? Isteri bergantung pada suami. Aku hidup senang kerana suami aku. Pekerja bergantung pada majikan. Semua syirik ya? Itu yang pertama. Mempersekutukan kekuasaan Allah. Makan ubat yang menyembuhkan kita, syirik. Ubat tak ada kuasa, manusia yang buat. Cipta ubat itu ilham daripada Allah. Saya sebut banyak kali, ubat yang sama, pesakit yang sama, sebahagian sihat, sebahagian tak sihat. Makan ubat yang sama, sakit sama, A, B, penyakit sama. Orang rekomen satu ubat, seorang makan sembuh, seorang makan tak sembuh. Cuba jawab kan? Ubat tak ada kuasa. Bila kita yakin ubat ada kuasa, syirik, tak payah sembah berhala dah, batal. Yang kedua, mempersekutukan pelaksanaan hukuman Allah. Yang ni yang kita tak sokong dalam Dewan Undangan Negeri baru ni. Mereka nak buat enactment syariah, Mukhrif kata enactment syiah. Ni pun lagi satu bahlul. Kami pakai jubah, tak tengok papan-papan tanda kan, papan orang panggil apa tu, iklan lah kan. Menteri besar dah pakai jubah, bini dogoi. Tu Islam cara mereka. Aku menyampah rupa ni kan, duk berlaku macam tu lah. Manggil sidang akhbar, saya akan pastikan semua projek nan Kedah kan secara telus. Tak akan saya anugerahkan pada keluarga Om Wek ke Pak Hang dulu cakap macam tu. Mula-mula naik Ibn Menteri, aku bukan lupa. Dia yang memperkenalkan bersih, cakap amanah kan. Bersih semua, dia sapu habis kan. Ikut laporan yang kita pernah baca, dia di antara yang terkaya di dunia. 23 tahun jadi PM, 22 tahun nak cari apa lagi. Dah banyak hidup diam-diam pegang biji tasbih, tempah biji tasbih di pusat-pusat bola pimpong kan. Sedap sikit pegang kan. Mai duduk surau masjid, istighfar banyak-banyak. Tuhan Maha Pengampun, kalau dulu aku tersilap, sewaktu aku mentadbir negara ni, Allah ampunilah aku kan. Kan yang tu jalan terbaik. Duk kacau apa lagi kan. Inilah manusia tuan-tuan. Macam manusia jenis tak mengaji, hak mengaji pun gelong. Tambah tak mengaji lagi cepat bah kan. Dia berkata betul, betul. Betul. Hamba tak percaya, jam pun mengaku kan. Mempersekutukan pelaksanaan hukuman Allah. Macam mana maksudnya? Maksudnya begini, contoh, hukuman Allah bagi pesalah yang melakukan zina, yang sudah berkahwin, hukuman Allah ialah rejam sampai mati. Kita buat undang-undang 3 tahun penjara atau RM5,000 denda atau 6 kali sebatan atau ketiga-tiganya sekali. Syiriknya hak gubal undang-undang tu pun syirik, yang beramal dengan undang-undang tersebut pun syirik. Batal iman dan Islam. Yang ni apa tak mau pederah dalam kuliah? Tidak bagi. Cuba pederah dalam khutbah baru macam aku bukan nak cakap besar, aku kembah dulu. Peluang kita mana baru ni saya masuk masjid tu 10 ayat tawang, masjid daerah. Ingat senang masuk lah, boleh dah. Mingguan ni sahabat baik aku kira Musyidul Am di AP ya. Dapat tak mau aku pergi kat DAP doa apa. Dan ni kerja Islam boleh buat.
lambat malam ni, nak habis lah. Main-main dengar wallahu alam habis. Nah, khutbah. Habis khutbah saya pergi ucap terima kasih kat Tok Imam, nak bagi peluang cari rezeki lah. Salam, seorang tu tak mau salam dengan aku, rupanya toreh-toreh darah biru. Baru dia ada akal dengar khutbah kita. Termasuklah bekas Ketua Pembangkang UMNO Barisan Nasional Pulau Pinang, Datuk Azhar khabar. Hak duk rancak sangat kan. Dia pun tak sihat, duk cek kerusi lah. Dia dengar tazkirah saya, tazkirah aku buat lemek-lemek lah, nak pangkat mereka dulu. Buat alam tak sedap, tak kira apa tu lah khutbah aku. Dia kena khutbah tak lena, duk hati muka saya terkejut. Kapiak 3 kali. Main-main dengan aku. 3 kali kapiak dia kata. Pasal apa? Pasal bagian ayat Quran. Kejut tak pernah dengar khutbah dia tu. Kok dah dia main takam kat aku tunggu je lah. Tak ni yang tu bosok pulut. Ni main gelar maghrib duk entang sebut nama kau ni Syiah. Kau ni Syiah ada bukti ke? Saya benda tak ada bukti suruh cakap. Dia tak? Tentang bahan kan, nama-nama yang orang sebut dari Syiah. Wahbi pun ada sebut kan. Dalam 4 ni banyak Syiah. Hang ada bukti siapa tak? Hang tunjuk bukti. Kalau aku senang lah, aku tunjuk ayat Quran, tunjuk hadis. Hampa kata hampa berpegang dengan Quran Sunnah kan? Bawa bukti. Ada tak gambar, video kan? Dia semayang cara Syiah kan? Dia amalan dia cara Syiah. Niat ni apa tak mau cerita syirik, apa takut mempersekutukan pelaksanaan hukuman Allah adalah syirik, batal iman dan Islam. Jadi kita boleh sebut muka surat 33 Jawi Mustika Hadis jilid pertama, pergi tengok dia sebut tak cerita ni syirik. Syirik apabila seseorang menerima undang-undang atau peraturan hidup atau hukum hakam ciptaan selain pada Allah. Tak boleh. Yang ni bau sedap, balun. Lepas tu bagi tahu pula apa hukum orang itu, orang Johor kot tanya saya, Ustaz, orang yang syirik dengan Tuhan ni macam mana amalan-amalan mereka? Dulu dia syirik, tiba-tiba katalah dia sedar, dia mengucap 2 kalimah syahadah balik tu, taubat nasuhah, kemudian dia amal. Sebelum ni dia syirik. Masa waktu dia syirik tu tiap-tiap tahun pergi umrah kan, haji dekat 50 kali dah, macam-macam haji, haji tamato, haji ifrad, haji bakhil, semua ada kat dah kan. Ni ada orang Nabi haji. Nah, perbetulkan akidah tu Nabi. Tak yakin dengan Quran, dosa dupi lah, buat share lah. Tuhan tak terima, tak ada ganjaran pahala. Saya masih ada kitab Jadi orang Johor tu tanya, saya kata minta maaf tak boleh jawab sebab saya tak ingat, tapi memang ada ayat Quran. Ni bahaya syirik. Yang ni patut mau cerita. Benda yang ada dalil. Dia tak? Ni tak ada bukti kau tu Syiah, dia sebut nama tu yang aku geram kan tu. Bukanlah nama aku, nama orang lain lah. Kawan saya juga. Saya telefon pergi balik kawasannya, tolong tegur sikit ustaz ni. Hang kawan baik dengan dia, hang tegur dia sikit, cakap biar ada dalil ni tak kena tuan-tuan. Baik, tulis ayat ni dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 65. Di pertengahan ayat 65, inilah jawapan dalam Quran. Siapa yang mempersekutukan Allah, amalan-amalan baik yang pernah dikerjakannya tidak diberi ganjaran pahala, kosong, sia-sia lah. Dia kena mula lain sebagai orang Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, taubat nasuhah, kena amal. Cerita ni bawa faham tadi dia cakap terang, baik sihat dah, dulu sakit je, alhamdulillah Tuhan bagi, ingat nak mati dah itu. Kalau ustaz ni mati rugi mak ustaz dia mati dah apa, hanya ni cerai-cerai bagi mati cepat sikit lah.
Jenis aku biar tahan lama lagi 30 tahun kan? Boleh? Tuan-tuan setuju tak? Tak suka kat aku je lah. Kita kata apa walaupun dengar keras, tapi kita bawa dalil. Kita bukan demi tuduh orang. Sebab tu saya kata hak 720 bilion tu kemalan nak sebut. Aku macam tak percaya. Tak logik daripada 540 naik 720 kan? Tak logik bagi saya lah kan? Dalam tempoh berapa bulan hutan negara bertambah begitu banyak, tu tak logik. Kita nak hantar pun cakap bagi betul, bagi fakta betul. Macam Rafizi Ramli tu kan? Mana mereka ni berdebatkan dia soal ekonomi, soal boleh atau tidak kita menaikkan harga kereta. Mereka tak berani duk cakap mana tu. Tu nak keluar pula dan break kan? Nasi baik minyak break banyak, tak keluar arang jadah lah keluar dah tu. Dia kata itu habaq nak keluar tak jadi yang tu tadi kan? Tengok ayat tengah-tengah 65 Az-Zumar. Dia bermula dengan lain asyrakta. Ada tak? Ayat 65 Az-Zumar, lain asyrakta. Ada? Bermula situ lah. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ada? Sekiranya kamu mempersekutukan aku, kata Allah. Ingat dia tak? Nescaya terhapuslah segala amalan-amalan kamu, dan kamu golongan ini tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Tuhan kata amalan baik yang kita buat tidak diberi ganjaran pahala kalau kita mempersekutukan Allah. Di antara contoh, terima undang-undang ciptaan manusia di Mekah, Tuhan nak bagi pahala. Sebab tu saya kata itu orang tabung haji tunduk kan? Patutnya tabung haji nak buat kursus haji, jemput aku dulu. Kau bahas bakmi dulu sebelum apa nak pergi Mekah kan? Siri pertama bagi aku dulu. Dengar siri pertama terus tak jadi pergi Mekah abang. Kenapa betul balik akidah. Dah pi dalam keadaan mempersekutukan Tuhan. Tuhan sebut tak puas hati dengan ayat ni, kita ambil lagi satu ayat, surah 25 ayat 23, suratul Furqan. Tuhan sebut jelas tuan-tuan, bagi chance sahabat kita. Kita cakap ada dalil, sebab tu saya tak takut. Saya tahu ni buat dah boleh ni, dah boleh pencen lah, selamat tu. Dan kalau ada tak apa, saya kata kerajaan memang saya kuat kata kerajaan, tapi saya cakap ada dalil. Dia pun syirik, dia pun menggubal undang-undang yang Allah tak izin, tak boleh. Dari Quran banyak jumpa dah ayat 23 surah 25 suratul Furqan. Ada ayat 23 wa qadimna, ada wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ada tu dengar mana ada. Dan kami akan perlihatkan kepada mereka, maknanya di hari akhirat, min amalin, amal-amal kebaikan yang mereka pernah kerjakan, tapi malangnya faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amalan-amalan tersebut umpama debu yang berterbangan. Saya pasang ada tafsiran kat bawah nota kaki tu. Pasal apa jadi debu yang berterbangan? Dia sebut kerana mereka tidak beriman kepada Allah. Ada tak? Ada. Aku tak bohong apa, aku jenis ingat. Itu nak tekak aku ni mana? Minta maaf lah kan. Ni kelebihan Tuhan bagi kat Ustaz Ceroy. Kan? Kita cakap ada dalil bohong ya, tu satu takut kat kerajaan. Takut apa? Pasal kamu tak beriman. Makna beriman tau, Muslimat dia jawab, apa makna beriman kepada Allah? Saya bagi RM100, Ustaz tarik duit. Dan dia nak bagi betul ni. Siapa boleh jawab apa makna beriman kepada Allah? Cuba. Salah satu pengertian beriman kepada Allah ialah membersihkan tauhid dari sebarang syirik. Itu makna beriman.
Kalau kita mempersekutukan Tuhan, makna rosaklah kita tak beriman. Hang mempersekutukan Tuhan, hampir Mekah buat apa? Patut mau rembah yang tu ya. Khutbah jemaah. Tiap-tiap kali musim haji saya akan sebutlah ayat-ayat ni dalam khutbah. Ingat para jemaah haji yang bakal menunaikan haji, pastikan tuan-tuan pergi ke Mekah dalam keadaan meyakini Al-Quran, meragui Al-Quran. Ilai poci inna kacracai. Dia kata cakap Arab apa? Hadis Nabi. Betulkah hadis bangang itu bahasa Hindu? Dia panggil hadis apa? Cerita macam tu dah. Boleh? Tanda dua ayat tu. Az-Zumar 65 sebagai dalil Quran. Siapa yang mempersekutukan Allah, amal-amal tidak diberi ganjaran pahala. Ayat kedua, Allah akan tunjuk semua amal kebaikan yang kita buat, tapi malangnya amalan tersebut menjadi sebagai debu yang berterbangan. Pasal apa? Pasal apa tak beriman pada Allah. Pasal apa kata tak beriman? Hampa mempersekutukan Allah. Tu tanda hampa tak beriman. Hampa terima undang-undang ciptaan manusia, hampa yakin kerajaan ni lah yang menyebabkan hampa hidup senang. Mana tak syirik? Syirik boleh? Syiah terhenti salah cerita ni dulu. Tuhan nampak tak? Kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang bahagia, orang yang kembali bertemu Allah dengan hati yang sejahtera, tak pernah mempersekutukan Allah. Tak ada sifat munafik. Ni lagi satu munafik ni. Allah munafik. Dah dengar cakap kemas. Ni satu penyakit dia. Boleh? Ni kita nak kaitkan sikit. Baik, kita sambung sikit. Jadi makna syirik jelas no? Saya tak mau bahas tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Orang kampung pening, kita pun pening. Kita habaq senang. Syirik dua kau. Pertama, mempersekutukan kekuasaan Allah. Bila kita yakin ada makhluk, yang mana makhluk ini ada kuasa macam Allah, boleh memberi manfaat atau boleh menolak mudarat, syirik. Jadi kita pun bergantung pada Pi jumpa bomok, pi sedah ya, lega tu dia duk jajar tu. Bomok tu aku makan sedah, syirik. Tok Guru ni soleh tu sebut dia tak? Makan ubat, kalau yakin ubat menyembuhkan, makan nasi mengenyangkan, apa hukum? Kafirun. Tanya Tok Guru, aku mengaji kat dia. Ladak lah sebab aku pun Tok Guru lah, nak buat macam mana? Orang lah cerita, dua Tok Guru puji saya, aku pun kembang. Bab ayat Quran, pergi tanya Ustaz Syarilum. Kami bertaklid macam dia. Salah seorang Tok Uji Soleh katanya, lagi seorang almarhum Tuan Guru Haji Hashim Salam. Yang tu memang rapat dengan saya. Tok Uji Soleh dulu saya ikut banyak tempat. Kalau makan-makan saya duduk lah dengan dia makan sambil nak tanya. Alim tuan-tuan. Jadi Tok Guru kata nak tanya Quran, tanya Tok Syekh. Bukan cerai dia kaki. Cerita dah. Ketua makam tu kena ambil tengah ngau. Lau pun duduk atas kerusi tu lah, tak boleh lah. Balik awal kena kapiak 3 kali terkencing lepas dan seluar. Biar lepas balik duduk fikir. Atau saya telefon baru ni masjid daerah, ni ada apa-apa tak kini ikutlah, ada bunyi-bunyi. Tak ada bunyi apa Ustaz, Quran balik awal buat tu. Hak seorang tu zikir tak mau salam aku, toreh biru. Saya hemoi tapi salam enggak kan. Terima kasih semua zikir, Tok Imam, Tok Siak semua, Tok Bilal semua saya salam. Saya macam tu. Kita tunjuklah sikit akhlak elok dah. Kadang bagi peluang perwajah tak payah dah, depa kenal aku lama dah. Nak salam apa kerak-kerak dalam sikit-sikit dah lah. Hak tu takkan mungkin kali pertama kali terakhir. Ni nak masuk pula dah, masjid besar lagi. Cantiklah alhamdulillah jemaah ni. Tak boleh abang. Nanti polis pergi abang tak jadi juga. Masjid belah Afrika Selatan, hangpa pergi cari. Johannesburg. Tapi masjid tu abang, Ustaz jangan laju-laju sangat. Aku tu yang aku pantang. Jangan duk ajak Ustaz. Setengah Ustaz dia pantang, saya di antara yang paling pantang. Pasal apa? Ustaz mana atau mayor itu hentam kau-kau. Depa bawa ambil alih masjid tu. Hentam kau-kau dia yang kena. Dia di malam mursi.
Puak-puak karat biru main serang dia. Ni apa ni ustaz, empok khutbah. Tak apa. Hangpa tu cari long pula lepas ni. Kan minggu ni gila saya. Dia nak bawa ni syirik pun dia faham elok. Kan? Hangpa duk pergi Mekah ni. Amalan hangpa Tuhan terima dah. Tu belum cerita lagi balasan Allah. Masuk neraka tuan-tuan, tak ada tempat pada orang syirik mereka neraka. Jadi betul. Baik, kita sambung sikit lagi boleh? Sayasla naran dzata lahab. Dia tetap bakal merasa kepanasan api yang marak menyala. Pengarang kitab ni kata, apa yang dia sebut ni hanya dalam bentuk gambaran sahaja. Sebab apa? Tak ada manusia yang boleh cerita kebenaran, keaslian kepanasan neraka. Sebab kita tak masuk lagi. Dia tak. Cumanya depa terjemah mengikut pandangan mereka, ilmu yang ada tentang bahasa Arab yang ada kat depa. Panas. Panas macam mana? Kita tak tahu. Nabi kata 70 kali lebih panas daripada api dunia. Nampak? Jadi pengarang kitab pun depa tawadhu. Kan? Ini bukan betul, dia kata ini gambaran sahaja. Benda kita tak pernah lalui, mana kita nak tahu cerita. Tuan-tuan boleh cerita keadaan negeri Yaman? Tak pernah pergi kan? Saya boleh cerita sebab saya duduk di Yaman. Orang Yaman, orang lelaki-lelaki, pipi mereka semua kembung. Aku sampai aku tambah terkejut. Awak penyakit gila babi apa main kat mereka ni kan? Tak kira aku duduk dengan aku pipi kembung. Rupanya cek dia makan daun hot. Daun hot ni pengganti pada rokok. Tu dia pada kunyah tu kembung. Gigi kuning tak kira lah, merah kuning. Tapi kalau mereka kena ketum lagi syok. Mereka tak kena ketum lagi, aku nak buat ketum lah. Yang ni lagi baik, ni mumtaz. Yang tu jidan lah, yang ni mumtaz. Saya dah yang apa ni semua pipi dia pun kembung ni. Hari pertama sampai pelik Lepas tu tengok wanita dia pun semua furdah. Nak darah tak balik pakai skirt. Aku pening Pak Arab ni. Skirt tu dia kembang, 5 orang boleh masuk dalam kain. Kan? Mak-mak semua furdah. Saya boleh cerita sebab saya duduk sana. Ya tak? Tuan-tuan tak pernah pergi nak cerita macam mana? Ya tak? Macam tu neraka. Logiknya begitu. Cuma gambaran penulis, gambaran pengarang kitab sahaja. Sebab Allah tak panas. Maksud ayat ni panas, perkataan ni panas. Panas nak marak menyala, dia tambahlah sikit kan? Tapi macam mana panas betul, kita pun tak tahu. Macam tu juga cerita syurga. Siapa tahu? Siapa pernah masuk syurga kan? Nabi jenguk-jenguk masuk sat nak pun keluar punya syok. Malaikat tarik, jangan balik. Hang tengok bukan nak pergi masuk. Allah boleh bayang macam mana keindahan syurga. Lepas tak boleh nak cerita ya? Jadi maknanya hanya gambaran sahaja. Dia tetap bakal merasa kepanasan api yang marak menyala, iaitu tidak syak lagi dia akan masuk dijilat di bahang api neraka. Tak tahulah nanti bila sampai ada satu surah tu mungkin saya akan bahas neraka Allah. Ada 7 macam. Sa'ir, Jahannam, apalagi Sakor, Lazza, Utama, Awiyah. Ada yang satu tak kita sebut, Jahim. 7 neraka ni. Kalau tengok ayat Quran, penghuni ke-7 neraka ni berbeza-beza di segi kesalahan. Yang lain kali kita bahas ayat tu kot. Utama tu surah apa dah? Yang tu yang kita bahas neraka Allah kan? Jadi nak cerita dia boleh gambaran dia sahaja. Makna dia kata iaitu tidak syak lagi dia akan masuk dijilat di bahang api neraka. Itu yang kita minta doa. Ya tak? Doa tu apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan juga di akhirat, dan berilah perlindungan kepada kami daripada azab neraka.
Tuan-tuan baca lah doa ni. Ibu segala doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Amai tak ni? Amai. Nak tanya sikit, ayat ke berapa dalam surah apa? Itu dia lah, ya Allah. Baca dekat satu tahun tak ingat. Tu imam dia. Muslimat nak try tengok Rabbana atina dalam surah apa? Syekh buka Quran elok kan? Lebih baik doa-doa kita berdoa tu ambil tahu lah sama kan. Al-Baqarah 201. Cuba tengok betul. Kalau tak betul aku pencin tu kemaluan besar aku. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina. Ada 201. Boleh ingat ni ibu segala doa. Kita kelang kabut tengah mana kecuali nak berak syirik tu tak payah lah. Assalamualaikum atau murah berak tak ada nak doa. Tapi lagi dan nampak doa lah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi ajak ni doa segala ibu segala doa. Kalau pun yang ni jangan lupa. Doa yang ni dia merangkumi semua dah. Semua. Boleh? Jadi ingat jadi kita berdoa minta ya Allah dalam doa-doa kita supaya Allah kurniakan kebaikan hidup di dunia dan juga di akhirat dan diberi perlindungan daripada siksa neraka. Tak mampu kita berhadapan dengan api Allah ya. Kita pegang goreh api alik terbakar tangan pun ketak lah ya tak? Tambahlah api Tuhan 70 kali. Tu kalau katalah takdir apa nama kena siksa di akhirat, Tuhan jatuhkan hukuman 1000 tahun masuk neraka di akhirat. 1000 tahun. Tuan-tuan tahu tak berapa lama mana di akhirat? Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. 1000 tahun di akhirat balik awal. Surah apa mari kita cari. Sebab saya tak apa yang kali orang tanya. Dulu kita duduk dengar tok guru duk abang. Satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Bila nak cari tak jumpa lain kali ya. Yang kali saya abang. Surah apa orang. Dia bila tak apai tak ingat lah tuan-tuan. Memang pula dah tak apai. Nak ingat je lah ya. Tuan sebut je lah satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Jadi bayangkan tengok. Nanti saya cari dah kitab ni dah. Bayangkan tengok kalau kita diazab dalam neraka 1000 tahun tu dia. Api Tuhan 70 kali ganda. Yang ni hadis Nabi. Yang api ni hadis Nabi. Setahu saya lah ayat Quran saya tak pernah jumpa. Tapi yang satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia ayat Quran. Nanti saya carilah ada ayat surah Al-Hajj kot kalau tak silap saya. Jadi dia kata, adakah dia seorang sahaja yang akan masuk neraka itu? Itu dia. Adakah dia seorang saja nak masuk neraka itu? Allah sambung wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ayat ni kita sambung bulan depan. Terima kasih. Ribuan kemaafan. Kita tangguh majlis pada malam ini dengan tasbih kafarah suratul asri. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.